اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan berkhalwah. Kelebihan berkhalwah. Kerana berkhalwah ini adalah bertujuan untuk membersihkan diri daripada sebarang dosa. Kalau kita berdosa, melakukan maksiat, maka dituntutkan kita beristighfar dan menyesal, sebagaimana yang telah disebut oleh Sayyiduna Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Abu Abbas Al-Mursi merupakan guru kepada Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikamul Atta'iyah. Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala berkata, awqatul abdi arba'atun la khamisa laha. Waktu-waktu bagi hamba ini ada 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7. Waktu-waktu bagi hamba ini hanya 4 saja, tidak lebih daripada itu. Yang pertama, an-ni'matu, nikmat. Yang kedua, al-baliyatu, iaitu ujian, iaitu bala. Yang ketiga, at-ta'atu, iaitu ta'at. Yang keempat, al-ma'siyatu, iaitu maksiat. Faman kana waqtuhu at-ta'ata, barang siapa waktunya ialah ta'at. Waktu ni ada 4, sama ada waktu nikmat, waktu bala, waktu ta'at atau waktu maksiat. Sekiranya waktu hamba Allah itu ialah ta'at, fasabiluhu syuhudul minnah minallahi ta'ala alaihi. Sekiranya waktu itu baginya ialah ta'at, maka jalan waktu dia itu syuhudul minnah, iaitu pandangannya kepada pemberian Allah kepada dia. Mana orang yang waktu dia taat, kenapa? Kerana dia memandang kepada nikmat Allah yang Allah beri pada dia. Oleh sebab itu dia mensyukuri, dia buktikan bersyukurnya kepada Allah dengan taat kepada Allah. Sesiapa yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mensyukuri di atas nikmat yang Allah berikan, maka waktu dia tu dinamakan waktu ta'ah. Waktu dia ni adalah waktu ta'ah nama dia. Macam tadi kita sembahyang fardu maghrib, kemudian kita berzikir, kemudian kita sembahyang sunat, kemudian kita menuntut ilmu. Ini waktu namanya waktu ta'ah. Kenapa waktu ini kita isikan dengan ta'at? Kerana syuhudul minallah,
Kerana pandangan kita ialah kepada pemberian Allah yang tidak terhingga. Pemberian Allah yang tidak terhingga kepada kita. Ni waktu. Kalau dia terlepas waktu taat ini, barangkali dia akan pergi waktu yang kedua, atau waktu ketiga dan keempat dan seterusnya. Sekiranya menepati waktu itu waktu taat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bermuafaqah, bertepatan, bersetuju dengan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalan itu, dan Allah golongkan di kalangan hamba Allah yang diradai oleh Allah, yang diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, waktu yang kedua, faman kana waqtuhu al-ma'siyata, kalau waktunya itu ialah waktu maksiat. Orang sepatut taat, dia buat maksiat, tidak akan terlepas hamba Allah daripada melakukan dosa. Sekiranya waktu itu sepatutnya taat, tapi kita telah buat maksiat. Contohnya sepanjang hari tadi sampai waktu malam ni, barangkali ada di antara waktu-waktu di waktu siang tadi kita telah mencemarkan waktu yang diberikan oleh Allah ni dengan melakukan maksiat. Apa cara dia? Fa muqtadal haqqi minhu wujubal istighfar, maka tuntutan Allah ke atas hamba yang melakukan maksiat ni, jangan berterusan melakukan maksiat, maka hendaklah ia beristighfar dengan segera. Kenapa ditakuti kalau dia berterus melakukan maksiat? Kalaulah umurnya tidak panjang dan Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawanya, maka mereka ini akan menjadi hamba Allah yang rugi selama-lamanya. Yang ketiga, wa man kana waqtuhu an-ni'mata, barang siapa waktu yang diberikan oleh Allah iaitu waktu nikmat. Nikmat kita, nikmat iman, nikmat kesihatan. Macam mana nikmat yang Allah beri pada kita? Ni nikmat. Waktu ni lah waktu yang Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat boleh duduk dalam majlis ilmu. Nikmat. Maka apakah yang patut kita lakukan? Fasabiluhu, maka jalan bagi waktu yang diberikan nikmat oleh Allah asyukru, iaitu syukur. Apa itu syukur? Farhul qalbi billah, gembiranya hati ini billah, bihaulillah, biquwatillah, bi'ita'illah, bini'matillah. Gembiranya hati ini dengan pemberian Allah, bifadlillah, iaitu dengan pemberian Allah, dengan kemurahan Allah, dengan limpah rahmat daripada Allah Ta'ala, kita mengecapi nikmat, maka bersyukur. Syukur. Yang keempat, yang wa man kana waqtuhu al-baliyata, barang siapa yang waktu dia ini menerima ujian Allah bala, diuji kita sakit, diuji kita macam-macam. Ujian ini macam mana? Fasabilu ar-ridha bil qada was sabri, iaitu jalannya ialah kita redha dengan qada Allah dan bersabar dengan ujian Allah tersebut. Empat ni tidak akan terlepas bagi hamba Allah, sama ada ianya taat ataupun maksiat, nikmat ataupun bala. Nabi SAW bersabda, man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan nikmat, man u'tiya fasyakara, maka hendaklah disyukur. Wa man ibtuliya, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, fasabara, maka hendaklah dia sabar. Wa man zalama,
barang siapa yang telah menzalimi diri dia dengan melakukan maksiat, maka hendaklah fastaghfara, hendaklah ia minta ampun kepada Allah. Wa man zulima, barang siapa yang telah diinaya, faghafara, dia maafkan. Wa inaya kita maafkan, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada dia. Kemudian para sahabat bila mendengar hadis tersebut, selepas Nabi bersabda, kemudian Nabi SAW diam sebentar. Faqalu maza lahu ya Rasulullah, faqala lahumul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat bertanya, maza lahu, apakah baginya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebut bahawa sesungguhnya golongan-golongan yang disebutkan tadi, mereka lah yang aman di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu aman ketika mana di dunia dan aman di akhirat ketika di dunia telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itulah bagi untuk melatihkan diri seseorang itu untuk bertaubat, beristighfar, bermuhasabah. Di antaranya ialah cara beruzlah, caranya beruzlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan situ sudah ya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ma jalastu saqilan illa wajadtul janiba alladhi yalihi min badani ka'annahu athqalu alayya minal janibil akhari. Artinya tiada aku duduk dekat akan orang yang berat perangainya itu. Padahal kalau aku duduk dengan orang yang tak senonoh, perangainya tak baik, orang yang tak suka beribadat, kawan-kawan dengan dia ni, apa kesan dia? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau aku duduk dengan orang-orang yang tidak soleh ini, melainkan aku dapat pihak badanku yang mengiringi akan dia daripada badanku. Dia kata lama-lama aku terikut dengan dia. Lama-lama akan jadi terikut. Oleh sebab itu hendaklah kita berkawan dengan orang yang mendorongkan kita kepada yang baik. Sebagaimana kalau kita tengok dalam kitab Hikam Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam bab suhbah, maka hendaklah kamu bersahabat orang yang mendorongkan kamu kepada taat kepada Allah. Kalau kita kawan dengan orang yang tidak mendorongkan kita taat kepada Allah, lama-lama kita akan jadi hanyut. Bukan kita tarik dia jadi baik, lama-lama kita jadi hanyut. Mula-mula pakai kopiah, nak ikut cara dia pakai cap. Sepatutnya orang ni yang ikut kita pula ikut dia. Kawan ni pun pakai seluar koyak, kita pun nak pakai seluar koyak. Biasa syekh kita gitu. Lama-lama orang menyanyi, kita pun menyanyi. Orang menyanyi, kita pun menyanyi. Lama-lama hanyut kita. Tidak ada sejarah begitu. Tak ada sejarah di zaman para sahabat, di kalangan para tabi'in, kita ikut rentak orang. Kalau kita seorang yang wara, seorang yang bertakwa, terpandang muka orang itu, maka kita teringin melakukan ibadat. Disebut dalam kitab Hikam, di antara ahlullah, terpandangnya muka seseorang mendorongkan melakukan ibadat. Apa tu? Terpandang muka ni sehingga terdorong melakukan ibadat. Allahu Akbar. Sekiranya betul kita ahli taqwa, maka Allah akan memberikan pertolongan. Tak perlu kita ikut orang. Kita kata perlu berdakwah pergi ke orang muda, orang tu pun tak semayang, kita pun lewat-lewat semayang. Dia tak tahu. Dia akan jadi hanyut.
Jadi ustaz-ustaz ni kita pun tak boleh beza ustaz ke makrok dia ni. Dia pun sama, rambut pun sama cara orang ni, tapi bercakap dengan cara Islam. Jadi orang ni pun kalau kita contohnya jenis huha juga, alah sama je ustaz tu, kadang-kadang aku tengok dia lebih lagi pada aku. Dia nak supaya diberikan petunjuk contoh yang terbaik, bukan kita mengikut rentak orang, bukan kita mengikut rentak orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa peratuskah dia dah tarik orang ni yang diikut rentak-rentak orang ni? Adakah dengan mengikut rentak itu adakah diredai oleh Allah ataupun tidak kan? Kita menyanyi, kita apa semua benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan buat benda yang tidak diredai oleh Allah. Selalunya orang budak-muda ni dia terpaut kepada guru-guru yang dia pandang orang ni cukup bertakwa, yang dia boleh mengambil pandangan sehingga mengubah dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga dia mengikut jejak langkah. Sampai kopiah tok guru ni pun diikut. Kalau tok guru pakai kopiah ni, dia pun pakai kopiah ni. Kalau tok guru cara ikat serban macam ni, dia ikut. Orang ni ikat serban macam ni, dia ikut cara ikat serban, kerana dia terpengaruh, terkesan dengan guru tersebut. Cuba kita tengok, ada orang ikat serban macam ni, kerana dia terikut. Orang ni terikut dengan tok syekh dia ikat serban cara dia. Orang ni terikut cara syekh ni, dia pakai jubah cara orang tu. Kenapa? Kerana terkesan, yang disebut sebagai ta'assur, kesan pada dirinya. Sebagaimana yang disebut para ahli ulama menyebut fasyabbihu, maka hendaklah kamu mengikut. Illam takunu mislahum, sekalipun kamu bukan tergolong di kalangan orang macam orang alim tu, tapi kita pun pakai jubah, pakai serban macam orang alim. Nak kata kita alim, kita tak alim, tapi ikut jejak langkah mereka. Nampak ni? Inna tashabbuha birrijali falahun, kerana mengikut dengan ulama-ulama yang soleh ini cara mereka, maka kamu akan berjaya. Takkan kita nak ikut jejak langkah orang yang tak baik. Maka bila kita ikut jejak langkah orang yang tak baik, maka kita jadi orang yang tidak baik. Ini kaedah dalam ilmu tasawuf menyebut fashabbihu illam takunu mislahum inna tashabbuha birrijani falahun. Kerana mengikut cara ulama-ulama yang soleh, maka ianya akan mendapat kejayaan bagi diri kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Seterusnya lagi. Inilah segala faedah, inilah segala faedah menjauhkan akan manusia dan faedah bersunyi daripada bercampur dengan manusia. Habislah diceritakan kelebihan beruzlah. Akan masuk pula kelebihan kita bergaul dengan orang. Bergaul dengan orang telah dibahaskan berkaitan tentang kelebihan beruzlah. Sekiranya kita tidak dapat membersihkan diri kita melainkan dengan cara beruzlah, ya beruzlah. Kerana barangkali kalau kita berkawan dengan orang, mati hati kita. Sebagaimana Nabi Allah Isa bin Maryam pernah berkata, la tujalisul mauta fatamutu qulubukum, jangan kamu duduk dengan orang mati, kesannya akan menyebabkan mati hati kamu. Nabi Allah Isa bin Maryam berkata kepada pengikutnya, iaitu umatnya, jangan kamu duduk dengan orang mati,
kesannya hati kamu akan mati. Sebagaimana Imam Syafi'i kata, kalau aku duduk dengan orang yang tak soleh ini, lama-lama badan sebelahku, dia kata, pihak badanku yang lain itu akan juga menjadi berat, mana terikut. Jadi umat Nabi Allah Isa bin Maryam tidak faham apakah yang dimaksudkan orang mati. Qila wa manil mauta, maka ditanya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, siapakah yang dimaksudkan orang mati? Takkan kita nak kawan dengan orang mati? Takkan kita nak duduk dengan orang mati? Bila duduk dengan orang mati, hati kita akan jadi mati. Orang mati tak ada apa-apa memberi kesan kepada kita, dah mati. Macam mana pula hati boleh jadi mati? Maka umat Nabi Allah Isa bin Maryam telah bertanya kepada Nabi Allah Isa menerusi kata-kata Nabi Allah Isa ini. Qala al-muhibbuna dunya, yang dimaksudkan al-mauta al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha, mereka yang gemarkan dunia, sukakan bagi dunia dan gemarkan dunia itu. Itulah maksud orang yang disebut al-mauta, orang yang mati. Jadi kalau kita berkawan dengan orang ni, menyebabkan kita akan lama-lama akan jadi hanyut. Oleh sebab itulah disebut di dalam kitab tasawuf yang paling masyhur, Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, karangan Syekh Zainuddin Ali Ma'bari Al-Malibari. Ini keturunan orang Malibar. Ramai keturunan Malibari ni alim, Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab yang terkenal iaitu Fathul Mu'in. Dan juga keturunan beliau pun susur jalurnya menjadi orang alim. Di antara Syekh Zainuddin Ibnu Ali Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya. Hidayatul Azkiya, petunjuk bagi orang yang bijak kepada jalan para awliya. Dan kitab ini telah disyarahkan oleh seorang ulama yang terkenal, iaitu Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati, seorang ulama daripada Mesir, berasal daripada Dumyat. Bapanya telah menisbahkan anak beliau ni namanya Syekh Muhammad, tapi ditambah Syata, kerana Syata ni adalah seorang wali Allah, ulama yang soleh yang berada di Dumyat. Maka bapa dia tambahkan Syata, tiga orang anak dia, tiga orang anak lelakinya, di antaranya Muhammad. Maka ditambahkan Syata, mudah-mudahan anak-anak dia jadi soleh, jadi wali Allah. Maka Allah makbulkan tiga orang anak dia menjadi ulama yang terkenal, termasuklah Said Bakar Al-Makki Ibn Said Muhammad Syata Ad-Dumyati, mengarang kitab Kifayatul Atqiya fi Syarh Minhajil Asfiya wa Minhajil Asfiya fi Syarh Hidayatil Azkiya ila Tariqil Awliya. Dan Syekh Abu Bakar Syata Dumyati ini begitu terkesan dengan guru beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari yang mengarang kitab Fathul Mu'in. Beliau syarahkan menjadi namanya I'anatul Talibin. Syekh mengarang kitab Hidayatul Azkiya, beliau syarahkan menjadi namanya Kifayatul Atqiya. Syekh Zainuddin Al-Malibari ianya mengaji dengan Syekh Ibn Hajar Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini semua wali Allah, semua wali Allah. Syekh Zainuddin Al-Malibari, saya petikkan di dalam kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, berkata, la tashabanna man kana ahla bitalatin, jangan kamu berkawan dengan ahlul bidalah, jangan kamu berkawan dengan orang yang mengambil mudah dalam beragama. Al-bitalah bermakna at-tasahul fid din, jangan kamu bersahabat dengan orang ambil sembelewa dalam beragama. Biasalah Syekh, kita orang muda contoh,
Ataupun kita kata, tak berdosa ke ni? Alah, dia kata, orang lain tu lagi buat tu, kita baru sikit. Kita kata ini nak masuk waktu solat lah. Lambat lagi masuk waktu asar. Kita lambat lagi masuk waktu asar. Ini bitalah. Syekh Zainuddin menyebut, la tashabanna man kana ahla bitalatin. Jangan kamu berkawan dengan orang yang ambil sambil lewa dalam bab agama. Bab halal haram ni tak ambil kira, jangan berkawan. Wattasahul fid din dzaka huwal bala. Itulah dia bala yang begitu besar menimpa kepada kamu sekiranya kamu berkawan dengan orang sedemikian rupa. Jadi oleh sebab itu, di antara kelebihan beruzlah, dapatlah mengasingkan diri daripada berkawan dengan golongan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut juga oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala, la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Syekh Ibn Athaillah Sakandari menyebut dalam kitab Hikam, la tashab, dan janganlah kamu berkawan man la yanhaduka, orang yang tidak memberangsangkan kamu, mengajakkan kamu dari sudut apa? Haluhu, budi pekerti dia ni tidak mencerminkan sesuatu, bukan dia tidak menjadi idola kepada kita untuk beribadat. Gaya dia, pribadi dia ni tidak menggalakkan kita melakukan ibadat. Jangan sahabat dia kata. Dan begitu juga, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, ucapan yang keluar daripada mulutnya, segala perkataan dia tidak menunjukkan kepada kamu jalan menuju kepada Allah. Kau cakap pun maki orang, cakap pun cakap lucah, cakap merapu. Mana kita nak ambil? Tak ada benda yang kita boleh ambil daripada dia. Mutiara yang keluar daripada mulut dia, mencarut, maki, cakap lucah, tak ada. Maka orang ni tak payahlah kamu berkawan, kerana dia bukan membawakan kepada yang terbaik bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati mensyarahkan kitab Hidayatul Azkiya ini, berkata, wa turidu anta an tajida halawata ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla, hayhata la yakunu hadha abada. Syekh menyebut, kamu hendak mendapat kemanisan taat kepada Allah, sedangkan wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla, sedangkan hati kamu tidak bersama dengan Allah. Hati kamu ini ma'a bersama lain daripada Allah. Hati ini tak ada Allah dalamnya, tak ada Allah. Hayhata, jauhkanlah, jauhlah. Kerana itulah menyebabkan kamu tidak akan mendapat kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kelebihan beruzlah. Kelebihan beruzlah yang mempunyai banyak kelebihan yang telah kita bincangkan beberapa siri pengajian sebelum ini. Kelebihan beruzlah, sekiranya seseorang tersebut terpaksa bergaul dengan orang, terpaksa bergaul dengan orang, bagaimana? Kenapa kita nak bergaul? Kerana kita nak menuntut ilmu. Kenapa kita nak bergaul? Kerana kita nak berkhidmat dengan masyarakat. Terpaksa bergaul. Jadi bercampur dengan orang ni juga mempunyai kelebihan. Maka Syekh telah menyebut kelebihan bergaul dengan masyarakat. Adapun kebinasaan, menjauh akan manusia dan kebinasaan, bersunyi daripada bercampur dengan manusia itu, maka iaitu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali
rahimahullah ta'ala dengan katanya, fakullu ma yustafadu minal mukhalatati yafutu bil uzlati wa fawatuhu min afatil uzlati. Mana yafutu, fawatuhu min afatil uzlah. Fanzur ila fawaidil mukhalatati wadda'i ilaiha ma hiya wa hiya at-ta'limu wat-ta'allumu wan-naf'u wal-intifa'u wat-ta'dibu wat-ta'addubu wal-istinasu wal-inasu wa nailu thawabi wa inalatuhu fil qiyami bil huquqi wa i'tiyadu tawadu'i wa istifadatu tajarubi min musyahadatil ahwali wal i'tibari biha. Ini kelebihan campur dengan orang pula, kelebihan bercampur dengan orang. Artinya, dan tiap-tiap yang dapat faedah daripada bercampur dengan manusia itu, terpaksa bercampur dengan orang. Dulu dibahaskan kelebihan beruzlah, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, inna fil uzlati rahatan min khulatais su'. Sesungguhnya beruzlah itu dapat merehatkan daripada berkawan dengan orang yang tak baik. Tetapi terpaksa kawan dengan orang, berhadapan dengan masyarakat, adakah kita pergi duduk dalam gunung, dalam gua atau seumpamanya, tak nak campur? Terpas, sedangkan kita memerlukan pengetahuan berkaitan tentang ibadat, dia kena belajar. Dia tak boleh belajar melalui internet, dia mesti secara musyafahah. Belajar Quran mesti secara musyafahah, macam mana cara sebutan huruf, di mana makhrajnya, dia tak boleh tengok dalam YouTube, dia takkan betul. Ini kena musyafahah. Maka kelebihan bergaul dengan orang, yang pertama Tok Syekh kita menyebut, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala berkata, tiap-tiap yang dapat faedah daripada bercampur dengan manusia itu, padahal luput ia dengan sebab menjauhkan manusia itu, dan luputnya itu iaitu kebinasaan, menjauhi akan manusia, dan kebinasaan bersunyi daripada bercampur dengan manusia. Syekh iaitu Al-Imam Al-Ghazali menyebut, tiap-tiap yang mendapat faedah daripada mukhalatah, bercampur dengan orang, akan terluputlah dengan sebab beruzlah. Kelebihan menuntut ilmu sebab campur, bila beruzlah tak dapat menuntut ilmu, akan luputlah disebabkan kita beruzlah. Luputnya segala manfaat, fawatu ay fawatu ma yustafadu, iaitu luputnya apa-apa yang dia dapat faedah daripada bercampur dengan orang ini, min afatil uzlah, di antara sebab-sebab kebinasaan beruzlah. Bila beruzlah, banyak benda yang sepatut kita boleh dapat tak boleh dapat. Azan ya?
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Di antara kelebihan bergaul dengan orang yang tidak akan didapati kalau kita beruzlah. Kalau beruzlah, fawat, luput semua benda ni. Iaitu bermula segala faedah bercampur dengan manusia itu, iaitu 7 perkara. Pertama, faedah bercampur dengan manusia itu mengajarkan ilmu. Jadi kalau guru ni dia belum mengajar, bila dia mengajar, orang lain dapat ilmu, jadi orang amalkan, bertambahlah manfaat. Kalau dia pergi bersuluk je, orang pun tak dapat ilmu. Mana Ustaz Syukri? Suluk. Ustaz Syukri tak beritahu, dia tak datang. Orang masjid kata, apalah Ustaz Syukri ni, tak beritahu. Orang dah masak banyak dah. Orang datang. Ada Ustaz Syukri ngajar? Tak ada. Dia orang balik. Tu imam kata, tak payah balik, banyak makanan tu. Aku membazir kan. Jadi Ustaz Syukri banyak bersuluk daripada mengajar. Lama orang tanya, Jeffrey, Ustaz mengajar tak? Entahlah, tak ada pun balas, tak mengajar tu. Lama-lama orang pun putus asa. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, macam biskut. Jadi biskut, orang pun tak. Dia kata barangkali Ustaz Syukri tak ada kot, dia pergi bersuluk ni. Dia rugi sebab tak dapat menyampaikan ilmu. Ilmu banyak tapi tak dapat sampaikan, jadi tak ada manfaat, terpaksalah. Sepatutnya dia beruzlah dan juga uzlahkan diri daripada melakukan dosa. Tak perlu beruzlah daripada orang ramai, kerana dia boleh menyampaikan ilmu, tetapi beruzlah hatinya supaya jangan terpengaruh dengan dunia dan tidak sukakan kepada puji-pujian dan pangkat, tapi mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Kelebihan orang alim mengatasi orang kuat ibadat. Dia orang alim. Orang alim dengan orang yang beribadat je tapi tak alim, seperti kelebihan bulan pada malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Maknanya kalau bulan ni mengambang, bulan purnama ni begitu terserlah berbanding dengan bintang-bintang yang lain. Itulah diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang alim dengan orang yang tidak alim. Maka kedudukan darajatnya dalam syurga adalah lebih tinggi daripada orang yang lain. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim berbanding orang yang beribadat tapi bukan alim seperti kelebihanku, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, berbanding dengan para sahabat. Mana kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih tinggi berbanding dengan para sahabat yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian dalam belajar ilmu, kelebihan bergaul dapat belajar. Banyak ilmu yang dapat kita galikan, dapat ilmu yang kita manfaatkan daripada menuntut ilmu. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati, rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa berjalan
Salak-salaka ni mana jalan kecil, terpaksa menghadapi banyak rintangan. Salik, orang yang berjalan, as-salikin, dia perlu banyak menghadapi rintangan. Dia seperti lorong. Oleh sebab itu di Melaka ni banyak solok. Solok berasal daripada suluk, iaitu lorong-lorong kecil. Lorong-lorong kecil. Bila nak berselisih, jalan kecil, ada dua kereta macam mana? Sikit. Jalan. Kita. Kita pun jalan lagi. Boleh bang? Boleh. Kita pun jalan. Takut sebelah ni ada parit pula. Ini jalan kecil. Banyak rintangan. Oleh sebab itu orang yang sairus salikin, dia berjalan ni seumpama iaitu lorong kecil yang terpaksa menghadapi banyak rintangan. Oleh sebab itu mereka yang berjalan menuntut ilmu terpaksa menghadapi banyak rintangan. Dia tak boleh rasa nak pergi, rasa tak nak pergi, tak pergi. Alah berangin perut aku hari ni, malas nak pergi. Dia tak boleh. Dia kalau nak menuntut, dia terpaksa menghadapi banyak ujian. Kalau dia menghadapi banyak ujian tersebut kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan ke syurga. Sebab apa? Sebab kamu bersusah payah dalam dunia. Disebab itulah Allah permudahkan jalan menuju kepada syurga. Sehingga berdasarkan hadis ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut dalam kitab Hidayatul Asqiya, menyebut man fi tariqin litta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka ke syurgalah ia dipermudahkan oleh Allah berjalan kepadanya. Siapa nak mudah masuk syurga, maka perlu bersusah payah menuntut ilmu yang mengenal diri kita, tahu yang halal yang haram, dan tahu yang mana batasan yang dibenarkan oleh syarak, mana yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tahu semua ni, yang wajib, mustahil, semua ni. InsyaAllah bersusah payah menuntut ilmu nak tahu benda ni, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan ianya menuju kepada syurga. Benda ni tidak akan didapati melainkan dengan menuntut ilmu. Setelah ada ilmu, maka hendaklah ianya beramal dengan ilmu. Diingatkan oleh Syekh Ibn Raslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, tiap-tiap orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Mana orang yang beramal tapi tanpa ada ilmu, amalan itu tolak. Tapi kalau orang ada ilmu pula tak beramal, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, maka ialah terlebih awal masuk neraka daripada penyembah berhala. Saya tengok dalam YouTube ada ustaz Malaysia ni hantam kitab Matan Zubat. Dia kata macam mana pula orang menuntut ilmu, orang ada ilmu tak beramal, dia pula masuk neraka terlebih awal daripada menyembah berhala. Dia hantam kitab turas kita ni. Saya masa belajar di Saudi bawah ni kan, kemudian berjumpa dengan ketua lajnah fatwa Saudi, punya mufti. Kemudian dia ada ahli jawatan kuasa fatwa dia bagi ceramah dulu. Dia ni antara mufti, kemudian ada lajnah fatwa. Dia berucap qala Ibnu Ruslan. Dia sebut Ibnu Ruslan kan dalam Matan Zubat, fa'alimun bi ghairihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Dia Wahabi kan, kita kata makna di Saudi orang kata Wahabi. Dia huraikan, saya dengar je
Maknanya Ustaz Malaysia, Ustaz Wahabi ni lebih teruk. Sebenarnya dia tak kerti. Ulama besar, Lajnah Fatwa Saudi begitu besar, diketuai oleh Mufti Alim Al-Allamah. Baca pandangan ulama-ulama. Tiba ada dalam YouTube, ada seorang ustaz begitu kerdil hantam kitab Matan Zubat Ibn Ruslan. Kau siapa? Kau siapa? Belum tentu baca kitab pandai lagi. Apa syekh saya petikkan masa saya bertemu dengan Lajnah Fatwa ni. Dia kata maksud Syekh Ibn Ruslan bukanlah menafikan orang yang menyembah berhala ni masuk neraka, tetapi sebab apa orang alim ni masuk neraka lebih awal? Sebab dia tahu. Ada pun yang menyembah berhala ni kadang-kadang dia tak tahu sejak daripada lahir dia memang menyembah berhala, masuk neraka, ya masuk neraka. Tapi orang dia bila begitu sebab dia tahu benda yang halal, benda haram dia tahu, tapi dia tiba juga benda haram ni. Nampak ni? Oleh sebab itu layaklah dia masuk neraka terlebih awal. Nampak ni? Seorang ulama yang terkenal, ada seorang ustaz Malaysia, cuba tengok YouTube, dia hantam Matan Zubat. Dia kata kitab kuning ni semua mengkuningkan ini. Allah, sedarlah diri tu enta kerdil. Kita jadi takut dengar adik-adik kita mengajar. Adik-adik kita ni baru balik ni kita rasa kecut sebab berani hentam ulama. Kalau betul handal kalah kita, biar kita baca. Ni hantam kitab Terus Salikin, buat kitab ahlan wa sahlan, kita nak baca tengok. Hantam orang, hantam sana, hantam sini, tapi tidak beramal, tak nak guna syekh. Oleh sebab itu syekh menyebut beramal mesti ada ilmu. Orang yang ada ilmu hendaklah beramal dengan ilmu, kalau tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itu Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut dalam kitab Hidayatul Asqiya, innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al-huta ma'an namlin fala. Dia menyebut innal ilaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahla kulli samaihi, dan juga penduduk-penduduk di langit, mana para malaikat, wal ardi wa ahlil ardi, dan penduduk bumi, hatta al-huta, sehingga ikan-ikan di laut, ma'an namlin, iaitu beserta semut yang ada dalam lubang, semuanya memohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa orang yang menuntut ilmu. Kerangga ke, semut ke, lipas ke, lipan ke, apa ke, semua yang ada dalam lubang ni minta ke Allah Ta'ala, Allah ampunlah dosa orang yang mengaji Masjid Tengkera tu. Begitu. Kita tak dengar, tapi kena yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hud fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga semut di dalam lubang, ikan yang ada di laut, maknanya semua makhluk Allah, sentiasa memohon keampunan kepada Allah dan berdoa minta ke Allah Ta'ala kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keampunan, maka keampunan ini ianya akan dilimpahkan kepada orang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu nak harap kita istighfar, masalama, istighfar astagfirullah 3 kali. Kalau tak semayang tak istighfar, sama aja kita ni. Kalau tak semayang tak istighfar, kalau tak iman tak istighfar, kita tak istighfar. Harap siapa nak istighfar minta ampun ke Allah? Semut, lagi malaikat, binatang-binatang yang lain ini yang diberikan oleh Allah, iaitu boleh berdoa ke Allah Ta'ala, minta supaya orang yang menuntut ilmu Allah beri iman, Allah berikan cobaan, Allah ampunkan dosa mereka.
Bukan setakat semut binatang-binatang ni berdoa minta turunkan hujan. Kita kata pula si katak nak katak berzikir turun. Sebab kata-kata ya Allah turunkan berkat jiran Allah. Oleh sebab itu sallallahu alaihi wasallam melarang guna kata. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil difna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kata ini pun kerana dia adalah jiran Allah. Macam mana jiran Allah, Allah saja tahu. Mana itu kalau kata doa pun ini kata pula di marah, ya Allah lain dimakan aku. Macam mana sekolah makan dalam makan hidup kata dia kata sedap makan kata lebih sedap ada ayam, lebih sedap daripada lembu, lebih sedap dia kata lembut. Dia kata mana dah, sekarang semua orang takut dah segala takut dah dah takut kerana kita melanggar hukum Allah. Apa yang Allah larang kita, ini dia yang masalah. Muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat belajar ilmu, dia kata. Dan telah terdahulu sebutnya pada kitab Rubuk Ibadah pada bicara kelebihan orang yang mengajar ilmu dan kelebihan orang belajar ilmu itu. Ini bab yang awal dulu. Dulu bab awal kita berakidah. Kemudian ada kelebihan ilmu. Ini dalam bab ibadat 1/4. Mana kitab ni ada 4 bahagian. Di antara satu bahagian beribadat yang berrubuk ibadat 1/4 iaitu ibadat. Makali telah dibacakan, telah dibahaskan menerusi bab itu banyak dalil-dalil kata. Boleh rujuk balik. Lagi kita menyebut dia kata pada bicara kelebihan orang yang mengajar ilmu dan kelebihan orang yang belajar ilmu itu, dan iaitu yang terlebih afdal ibadat di dalam dunia ini, dan tiada dapat kelebihan yang demikian itu melainkan dengan bercampur dengan manusia. Dia kelebihan menuntut ilmu ini hanya boleh didapati dengan bergaul. Oleh sebab itulah para alim ulama menyebut al-ilmu nurun. Ilmu itu ialah cahaya. Cahaya yang dipancarkan oleh Allah, nur hidayah. Fala tumahil majalisahu, jangan kamu tangguh-tangguh hadir ke majlis ilmu. Jangan kamu tangguh-tangguh hadir ke majlis ilmu, kerana bila kamu tak datang majlis ilmu, maka terlepaslah cahaya itu. Terlepas cahaya. Bila terlepas cahaya tu, tak boleh dapat lagi cahaya akan datang lain. Terlepas satu, takkan boleh pusing balik ke belakang, ataupun kita nak reverse balik ke belakang, takkan dapatnya. Maka ambillah waktu itu untuk menuntut ilmu selama mana kita ini diberikan oleh Allah kesihatan boleh tuntut ilmu, ya tuntut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, selepas dapat ilmu ni, wa'mal jamilan yara, beramallah kamu dengan secantik-cantik amalan. Fal fadlu fil amal, iaitu mendapatkan kelebihan dalam beramal. Kita ada ilmu, kita beramal. Kita ada ilmu cara nak semayang, kita beramal, Allah beri kelebihan. Tapi bila ada ilmu, kita tak mau amal, habis. Allah dah beri sekarang ni, ada ilmu, beramal. Kita sibuk tengok TV, nampak ni, sibuk main handset, tengok FB, main WhatsApp, macam-macam lah. Allah nak beri dah kelebihan. Kamu menuntut ilmu, ada ilmu, tak mau amal, habis. Fal fadlu fil amal, wa'mal jamilan yara, beramallah kamu dengan secantik-cantik yang kamu pandang. Fal fadlu fil amal, iaitu kelebihan kamu beramal, orang yang berilmu. Dah sakit, habis.
Ini kelebihan dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. La tarqul laila ma fin naumi faidatan. Dia kata jangan tidur banyak waktu malam. Ma fil naumi faidatan. Kerana tidur ni daripada dulu dah tidur. Daripada kecil sampai ketua ni tak cukup tidur ke? Abang ni tak apa cukup tidur lah, kita tahu umur abang dah berapa tahun, dekat 80 dah, 80 tak cukup tidur gitu. Allahu Akbar. Kalau dengar Tok Syekh ni cakap kan, kita kata Allah banyak terlepas. Wala tarqud laila ma fin naumi faidatan. Jangan kau tidur banyak lah. Tidur banyak tak ada faedah. Dah lama dah tidur, sejak daripada lahir sampai sekarang ni. Berapa banyak tidur? Tak puas juga tidur, dia kata. La taksalanna. Dan janganlah sekali-kali kamu malas. Taral hirmana fil kasal. Kerana kamu akan terlihat, kamu akan nampak, kamu akan terhalang melakukan ibadat disebabkan kamu malas. Disebabkan malas inilah terhalang banyak. Ini tak buat, ini tak buat, ini tak buat. Sampai satu masa langsung tak boleh buat. Ini dia antara yang disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatul Asqiya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha al-umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wa taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah, yang Kau matikan kami sehingga kami dapat melihat pintu babus salam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau matikan kami ya Allah sehinggalah kami dapat semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat minum air zam-zam di dalam Masjidil Haram. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat ziarah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipermudahkan segala urusan, disihatkan tubuh badan dan diafiatkan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma habbibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil maut kull sa'ah wa khshurna ma'an nabiyyil mustafa sahibish syafa'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.